misal kata ibu bapa tak mampu nak datang, bawa IC dia. Bawa IC yang original, kita sebagai wakil. Ya? Faham ya? Jangan nanti ibu bapa dia tak dapat lagi RM150 ni boleh belikan dia punya jajan dekat pasar raya lah. Macam-macam boleh dapat. Ya? Banyak tu. Ulang cakap lagi. Ulang cakap lagi. Lagi tuan-tuan Untuk makluman, jom shopping untuk mesra usia emas. Skim mesra usia emas kita akan buka pada 20 hari bulan 2. Ya? Start daripada 20 hari bulan 2 untuk voucher jom shopping sebanyak RM150. Dah naik Boleh diambil di pejabat saya, ya. Daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang, Isnin hingga Jumaat, ya. Jadi siapa yang tak kira lahirnya bulan 1 ke, lahirnya bulan 12 ke, jom shopping ini, voucher ini boleh diambil maknanya ambil dulu, ya. Tak perlu tunggu tarikh lahir. Kalau siapa juga yang nak ambil pada waktu tarikh lahir je pun tak apa, tak dipersilakan. Siapa yang nak ambil cepat, nak raikan dulu, dipersilakan. Dia tak ada masalah, ya. Jadi harapan supaya ibu-ibu ni kadang-kadang bila guna telefon anak-anak tak tengok SMS ataupun anak-anak ni dia dah tukar telefon. Jadi kita war-warkan begini supaya masyarakat penduduk dia lebih faham, ya. Kita tak nak ada orang yang tertinggal, ya. Faham ya? Penyamun itu tuan-tuan, hoi hoi hoi, lagu itu bukan untuk UMNO, bukan untuk Barisan Nasional. Lagu itu adalah untuk koruptor, penyamun, penyangak sistem. Isi tuan-tuan, kadang-kadang tak perlu kita nak bergelar ulama, bergelar syekh, bergelar tuan guru nak betulkan sistem. Tuhan turunkan manusia nak betulkan manusia lain itu, dia tak perlu bergelar jawatan-jawatan tersebut. Islam tu tak mestinya datang baiknya daripada kita yang bergelar ulama, tok guru, ustaz ni. Kadang-kadang baiknya Islam tu datang pada orang biasa. Sebab itu bab kata Ustaz Asri dia kata itu kan. Tak semestinya yang berceramah ini boleh masuk syurga. Yang pergi susun kursi sapu tepi jalan tu tak boleh masuk syurga lebih dahulu. Entah-entah yang pergi susun kursi, yang pergi betulkan kamera tu lagi dulu masuk syurga daripada ustaz yang berceramah ni. Belum tentu orang yang kata ustaz, ustazah, tok guru tu boleh pegang negara ni dengan baik. Belum tentu. Belum diuji. Sebab itu tok guru saya kata, ujian yang paling susah ni tuan-tuan, ujian kesenangan, bukan ujian kesusahan. Ujian kita susah, tak ada duit, tak makan, tak cukup duit. Saya pernah merasa kereta tak ada minyak tuan-tuan. Turun bukit, natural gear ni macam tu. Pernah merasa hidup macam tu. Tapi bagi saya tak sesusah ujian masa kita senang. Bila tiba-tiba kita ada kuasa, orang hulur duit, kali pertama bertolak, kali kedua tolak, kali ketiga tolak, lama-lama kita fikir macam sedap juga kalau dapat duit ni kan, boleh settle banyak masalah aku ni. Ujian senang ni tuan-tuan lagi susah daripada ujian kita susah. Jangan kita rasa macam oi dah kaya dah senang lah. Terima kasih. Kan? Tak, it's not going to be that easy. So tuan-tuan boleh baca sendiri dekat Financial Twitter. Okay, habis kita cerita hal Sabah pula. So sekarang ni Sabah ni macam mana sebenarnya kan? Okay, siapa yang tak tahu hal Sabah, Barisan Nasional telah pun menarik sokongan daripada menyokong JRS. Dia bergabung sebenarnya. Okey, lepas PRN Sabah hari itu, apa yang berlaku adalah kerajaan dibentuk daripada dua gabungan. Pada waktu itu, Warisan ada 29 kerusi, tapi nak membentuk majoriti kena ada 37. Pada waktu itu sebenarnya bukan 37, dia kurang sikit. Tapi dengan kerusi baru 37 lah. So what happened is, I think 37 betul, 73 majoriti. So what happened is, sekarang ini Barisan Nasional sudah menarik sokongan. So Barisan Nasional dia ada lebih kurang 16 kerusi. Nah, kalau UMNO, bukan Barisan Nasional UMNO. Kalau UMNO tarik 16 kerusi, kalau ikutkan sekarang ni, dia ada 49. Okay, GRS campur UMNO, campur Bebas, campur PKDM, campur Parti Harapan, dia ada 49. Di mana GRS, dia ada lebih kurang dalam... GRS kalau gabung semua, iaitu 28 kerusi. Di mana Teras GRS 14, Star 6, PBS 7, SAPP 1. So, kalau gabung semua, dia ada lebih kurang 28 kerusi. UMNO ada 16 kerusi.
So bebas ada 2, PKDM ada 2, harapan ada. So dia ada 49. Bila UMNO kata dia menarik diri, sekarang ni tinggal 33. Saya kata majoriti tadi berapa? 37. So bila dia 37, 33 jatuh. Tetapi Bong kata dah jatuh dah. Okey. Nah, sebelum kita cerita Bong, kenapa tiba-tiba warisan kata nak jatuh kerajaan ini? Esok adalah apa orang kata sidang Dewan Undangan Negeri esok. So warisan kata bagaimana JRS ini boleh jadi ketua menteri sedangkan dia dah partinya dia dah paling minim, paling kecil. Parti dia dah paling kecil, dia tak ada kekuatan. Dia dah keluar daripada bersatu. So Haji J ni tak ada parti. Dia bebas. Macam mana seorang bebas boleh jadi apa orang kata ketua menteri Sabah? Jadi dia kata perlu dijatuhkan. Jadi kemudian beberapa hari lepas Barisan Nasional mengeluarkan satu kenyataan bahawa mereka telah keluar daripada GRS, telah berkeluar daripada gabungan GRS. Dia tak masuk GRS, tapi dia bergabung dengan GRS, membentuk satu gabungan 49 kerusi. Namun begitu dia ada 75 sekarang, sebelum ni 73. Ada kemungkinan tak bahawa Bong akan duduk di kursi sekarang ni? Bong kerajaan di dalam kerajaan Sabah, dia kerajaan, UMNO kerajaan. So bila dalam keadaan ini dan yang 5 orang tu kata mereka tidak kisah untuk dipecat daripada UMNO. So PH dalam keadaan sebelum ini, PH adalah pembangkang. So sekarang ini bila PH menyatakan sokongan kepada Haji J, adakah sekarang ni PH akan duduk dalam kerajaan? Ya. Itu kemungkinan besar. Jadi untuk menyelesaikan kemulut ini sebenarnya langkah terbaik. Tapi belum tentu. Haji J kena buat undi percaya atau tidak percaya esok hari. Tapi nak bawa usul tu kena 14 hari kan? So tak sempat lah. Tapi speaker boleh buat undi usul tergempar. Kalau nak dibuat. Boleh juga kalau sekiranya Dewan itu berlangsung selama 3 minggu. Esok kemukakan 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi buatlah undi percaya atau tak percaya. Kalau nak buat. Tapi kalau tak nak buat, mudah saja esok kena susun balik kursi mengikut kedudukan yang menyokong dan tidak menyokong. Mengikut kedudukan yang menyokong dan tidak menyokong. Itu sekarang ini antara kemelut. Okey? Itu antara kemelut sekarang ini yang diorang kena. Sangat menarik tuan-tuan. Dalam keadaan dan situasi yang ada sekarang ini, sangat menarik untuk kita nak saksikan bagaimana semua perkara ini nanti akan berlaku sebaliknya. So, Sabah ni agak kompleks saya kata. Sabah ni agak kompleks. Sebab itu menurut Bong Mohtar, game is still on. Tapi Bong Mohtar pun kalau dia nak kemukakan undi percaya pun boleh sebab dia masih kerajaan. So kalau dia nak buat unsur undi percaya, dia kena bawa esok. Tak cukup dengan SD sebenarnya. Kan, tak cukup dengan SD sebab sebelum ini dia kata kerajaan tak tumbang. Nah, ada yang timbul persoalan daripada saya. So kalau Sabah ni apa saja yang berlaku kat Sabah ni, soalan mereka adalah adakah UMNO Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tumbang? Okey, jawapan mudah saya tak. Jawapan mudah saya tidak untuk Anwar Ibrahim akan tumbang. Sebab saya kata, kenapa saya kata agak sukar untuk Anwar Ibrahim tumbang di dalam peringkat ni lah, di peringkat federal. Untuk maklumat, Sabah, UMNO Sabah atau Barisan Nasional Sabah hanya ada 7 kerusi. Hanya ada 7 kerusi saja. Dan kalau mereka keluar sekalipun, GPS masih still ada. Dan mereka tak boleh keluar sebagai individu di peringkat federal. Jadi ada tak kemungkinan di peringkat federal dia kerajaan, di peringkat negeri dia orang jadi pembangkang? Ada kemungkinan sekarang ni pun. Kalau kita tengok PH di peringkat federal adalah kerajaan bersama dengan JRS. Tapi di peringkat negeri PH adalah pembangkang. So that thing could happen di Sabah lah. Sebab itu saya kata complexity of Sabah ni agak menarik juga sebenarnya. Alright? Okay. So itu saja untuk malam ni. Iswardi, kau punya kes macam mana? Kes disiplin. Yang tu nanti kita akan umum beberapa hari lagi lah, insyaAllah. Okay. Sekian daripada saya. Minta maaf pukul 12 malam ni baru saya nak live. Saya ada meeting tadi, so saya live lewat sikit. Terima kasih yang menonton saya di YouTube dan Facebook dan mendengar saya di Twitter. Dan insyaAllah kita akan buka sikit dekat TikTok lah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang penting, lawan. Tetap lawan.